Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke tajuk utama, kita perlu tahu dahulu apakah makanan ni sebenarnya. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa, makanan merupakan apa-apa sahaja yang boleh dimakan. Selain itu, makanan juga merupakan bahan-bahan yang boleh dicerna, yang di mana kebiasaannya terdiri daripada karbohidrat, lemak, air ataupun protein. Sekarang kita dah tahu apa itu makanan. Tapi, adakah anda tahu bahawa terdapat beberapa makanan yang mengandungi bahan kimia di dalamnya? Sudah pasti ramai yang belum tahu kan? Oleh itu, kami akan menerangkan apakah tujuan ataupun kebaikan penggunaan bahan kimia ini serta keburukannya kepada tubuh badan. Dalam pada itu juga, kami akan menerangkan tentang permasalahan serta penyelesaian masalah bagi masalah penggunaan bahan kimia ini. Dan akhir sekali, kami akan menjelaskan tentang hukum penggunaan bahan kimia berdasarkan maqasid syariah serta kaedah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mengulaskan tentang kebaikan dan keburukan penambahan bahan kimia dalam makanan. Saya akan ulaskan 2 contoh kebaikan dan 2 contoh keburukan. Kebaikan yang pertama ialah penambah aroma dan rasa. Contoh penambah aroma dan rasa ni kita boleh katakan sebagai MSG lah. MSG ni dia fungsi dia untuk menyedapkan lagi makanan kita, nak menambah rasa lagi makanan kita. Dan untuk kebaikan yang kedua ialah pengawetan dan antioksidan. Pengawetan ni dia membuatkan makanan kita tahan lebih lama. So kita boleh simpan makanan kita ni lebih lama lah dalam peti ais ataupun kat luar ke. Kalau untuk antioksidan ni dia memperbaiki sel-sel dalam makanan kita. Dan apabila kita makan makanan tu, dia juga memperbaiki sel-sel dalam badan kita ni. Okey, untuk keburukan pula, keburukan yang pertama ialah residu kimia. Residu kimia ni bahan-bahan yang ada di dalam makanan, iaitu herbisida, pestisida. Kalau kita makan yang ada kimia ni, dia boleh menyebabkan kita gangguan hormonal, kerosakan organ dan penyakit yang lain-lain lah. Okey, keburukan yang kedua ialah alergi dan intoleransi. Kita tahu alergi ni, contoh dia macam kita tak boleh makan makanan tu, tapi kalau kita makan dia naikkan kita punya gatal-gatal. Tu contoh dia, tu alergi. Kalau intoleransi ni, kalau kita makan makanan tu memang tak boleh, akanlah jadi sakit apa-apa ke kan. Sakit demam ke, batuk ke, gatal, tekak ke. Itulah contoh dia. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sekarang saya akan membincangkan tentang masalah dan langkah penyelesaian masalah berkaitan dengan penggunaan bahan kimia dalam makanan. Seperti yang kita tahu, kemajuan dalam bidang bioteknologi dalam pengeluaran makanan yang menggunakan unsur yang tidak diketahui asal-usulnya adalah untuk menghasilkan produk yang lebih berkualiti dan tahan lama. Seperti contohnya, penggunaan plasma darah dalam produk makanan, terutamanya dalam produk daging. Namun, plasma darah yang berasal daripada haiwan yang diharamkan seperti babi dan anjing dan haiwan yang halal seperti lembu, kambing dan ayam menjadi masalah dalam kalangan masyarakat kerana ia dilarang oleh syariah dan fatwa. Selain itu, terdapat bahan tambah makanan yang dinamakan tigis. Tigis merupakan sejenis enzim yang terdapat dalam haiwan dan mikroorganisma. Bahan ini juga menjadi keraguan dalam kalangan manusia kerana tidak mengetahui sama ada bahan tersebut berasal daripada haiwan yang halal dimakan atau tidak, dan sama ada bahan ini mendatangkan mudarat terhadap manusia atau tidak. Oleh itu, terdapat beberapa langkah penyelesaian bagi masalah ini. Langkah pertama adalah pelabelan makanan merupakan jalan penyelesaian bagi masalah keraguan dalam kalangan manusia kerana mengandungi maklumat mengenai nutrien serta kualiti makanan. Label makanan perlulah mengandungi fakta seperti nama makanan, senara bahan, jumlah bahan, tempoh input, cara penyimpanan, nama perniagaan, pengeluar, tempat asal, proses penghasilan dan arahan penggunaan. Langkah kedua adalah sangat penting untuk setiap produk mempunyai sijil halal. Hal ini kerana persediaan halal yang diperoleh membolehkan penggunaan logo halal pihak berautoriti dipaparkan
di atas produk atau di premis pemohon. Selain hal ini berpandukan undang-undang Islam dan tujuan utamanya adalah memberi keyakinan kepada komuniti Islam mengenai status halal suatu produk. Yang terakhir, saya akan menerangkan hukum penggunaan bahan kimia dalam makanan berdasarkan maqasid syariah dan kaedah fiqh. Terdapat 5 prinsip yang ditetapkan. Yang pertama ialah menjaga agama. Agama harus menjadi keutamaan dalam segala perkara yang kita lakukan, termasuklah dalam pemilihan makanan. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat yang ke-19, Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah Islam. Yang kedua, menjaga nyawa, termasuklah kesihatan dan keselamatan diri dengan menitik berat soal makanan. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Kepentingan makanan yang halal dan bersih adalah untuk menjaga kesejahteraan umat manusia. Jadi kita perlu menghindari makanan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keturunan manusia. Akhir sekali, yang kelima ialah memelihara harta. Selain itu, terdapat juga kaedah fiqh untuk menentukan hukum penggunaan bahan kimia dalam makanan. Yang pertama ialah segala urusan ditentukan melalui niat. Contohnya seperti alkohol, jika penggunaan ini bertujuan untuk membuat minuman keras, maka hukumnya adalah haram. Tetapi jika digunakan untuk perubatan dan bahan pencuci, maka hukumnya adalah harus. Yang kedua ialah keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Contohnya seperti bahan pewarna korsnin adalah dibenarkan selagi mana tidak melebihi piawai yang ditetapkan. Jika yakin penggunaan tersebut tidak melebihi piawai, maka hukumnya adalah harus. Yang ketiga ialah kemudaratan hendaklah dihilangkan. Contohnya seperti penggunaan plasma darah. Penggunaan ini adalah diharamkan dalam produk makanan kerana mengandungi sumber darah. Sekarang kita dah tahu apa kebaikan, keburukan, masalah serta penyelesaian masalah, dan yang paling penting, apakah hukum penggunaan bahan kimia ini dalam makanan. Tapi, kenapa kita perlu tahu perkara ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, iaitu kesihatan dan waktu lapang. Riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dapatlah kita simpulkan bahawa menjaga kesihatan merupakan tanggungjawab dan amanah Allah kepada kita. Oleh itu, tubuh badan serta kesihatan yang dikurniakan oleh Allah adalah wajib untuk dijaga, dipelihara dan dilarang dari menyakitinya. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-172 yang bermaksud, wahai orang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, iaitu halal yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat lihat bahawa tanda-tanda orang yang beriman merupakan mereka yang memakan makanan yang halal lagi baik, kerana hanya mereka yang beriman yang dapat memahami nasihat yang disampaikan. Daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan dan tidak pernah mengharamkan makanan yang baik, tapi dia hanya mengharamkan makanan yang kotor serta membahayakan kesihatan. Memakan makanan yang baik serta halal boleh menjadi asbab untuk kita melakukan amal soleh dan ibadat kita diterima oleh Allah SWT.